2019 pada 10 hari bulan Oktober. 10 hari bulan Oktober tahun 2019, Pengarah Jabatan Air itu hari yang dulu mengeluarkan surat konon melantik seorang kontraktor untuk memulakan kajian dan kerja embangan Kaidoan Papar. Surat itu bertarikh 10 hari bulan Oktober 2019. Melantik terus syarikat untuk projek embangan Kaidoan Papar. Maka saya terkejut. Ini sebelum KK Mojito sebagai plaintiff. Sebelum itu saya juga plaintiff. Saya sebagai plaintiff dalam kes berlawan kerajaan negeri, itu Haria dulu Mia, berlawan kerajaan negeri dan pengarah jabatan air karena pelantikan pengarah jabatan air itu tidak sah. Kita mencabar bahawa pelantikan pengarah jabatan air tidak sah karena dia tidak layak dari segi undang-undang Sabah. Dan pada 9 hari bulan Oktober 2019, saya ulangi ya, 9 hari bulan Oktober tahun 2019, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menjatuhkan keputusan undang-undang bahawa memang kes saya itu betul kerana pelantikan pengarah jabatan air tidak sah. Itu pada 9 hari bulan Oktober 2019. Maka pada hari itu, mulai hari itu pengarah sudah tidak sah. Tetapi hari kemudian, yaitu 10 hari bulan Oktober tahun 2019, pada satu hari kemudian, pengarah yang juga yaitu mengeluarkan surat melantik kontraktor. Padahal dia sudah tidak sah dari segi undang-undang. Kalau sudah pelantikan sebelum keputusan mahkamah itu masih ragu-ragu lah. Tapi surat pelantikan kontraktor daripada jabatan air itu selepas pengarah telah ditapati oleh Mahkamah Tinggi bahawa dia tidak sah sebagai pengarah. Jadi daripada itu saya nampak ini ada niat yang tidak betul. Ada udang di sablet batu. Ada tujuan-tujuan yang tidak betul karena sudah pun dia tidak sah. Kenapa dia mau kerang kabut? Pada hari kemudian terus melantik kontraktor. Apabila itu berlaku, kes plaintiff kena daripadalah Kampung Buayan, Kampung Tirian, Timbayasa dan lain-lain. Dari sinilah hanya penduduk yang ada di sini ada lokus tendai, ada hak untuk membawa kes itu. Maka selepas itu ada juga peguam, minta maaf, ini peguam dia tolong kita free of charge, pro bono. Peguam ini dia buat ini, kes ini dia tidak minta apa-apa. Jadi yang peguam itu daripada daerah Bunai, orang Pinampang, dan satu lagi Yong Yuji, itu anak saya sendiri. Ini dua lawyer bawa ini kes, jadi ini jadi plaintiff, ada dua lagi plaintiff. Kes itu berjalan, tapi adalah ini PKP lah, ini itulah kena tangguh-tangguh. Tapi keputusan pada Mahkamah Rayuan akan dibuat pada 24 hari bulan Mac tahun ini, tahun depan. 24 hari bulan Mac 2022 tahun depan. Bahawa pelantikan kontraktor itu tidak sah. Itu cuma kes dulu. Karena saya bimbang, saudara Jo berbimbang, saya pun cerita dengan Dr. Jeffrey dan Edward Dago, Alusius dan lain-lain yang ada dari sini bahawa kalaupun pelantikan kontraktor dulu tidak sah, tidak ada sebab dari segi undang-undang, pengarah hari ini lantik juga orang baru. Kalau surat dulu tidak sah, dia buat lagi surat baru. Balik lagi back to square one, orang putih cakap. Balik lagi di masalah asas. Kalau itu berlaku, perjuangan kita selama ini, kamu lebih 10 tahun, kita sudah bikin kaiduan,
pada 7 hari bulan Mac tahun lalu. 7 hari bulan Mac 2019 kita sudah pergi ke Kampung Buayan, ada juga majlis. Lepas itu terus PKP. Maka tidak boleh balik lagi sini lah. Sampai sekarang buka balik lagi baru kita kembali ke kawasan ini. Jadi kita bimbang bahwa mana tahu kerajaan pengarah yang sekarang ini terus melantik juga kontraktor yang sama ataupun kontraktor yang lain. Kita bukan kira siapa kontraktor. Kita tidak mau embangan ini. Maka kes yang sebelum ini di mana orang tua Musido sebagai plaintiff menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada niat jahat. Kenapa Karang Kabut mau dilantik kontraktor? Maka selepas itu mungkin itu sumpah-sumpah dulu itu memang berkuat kuasa lah sampai kerajaan dulu pun tumbang. Pengarah dulu pun tumbang. Jadi sekarang era baru. Maka saya, Dr. Jeffrey, saya sama Edward Dago pun, kita pun melawat kepada Ketua Menteri, kita merayu bahawa dulu kempen ceramah di kampung di apa itu Bapak itu? Tonggongan itu? Buhawan Square. Di Buhawan Square saya sudah bercakap kiranya kerajaan dulu sudah tumpang, GRS memerintah semula, GRS memerintah di Sabah, kita akan membatalkan cadangan, empangan, kaiduan papang. Saya sudah ngomong. Itu waktu itu hari di kempen waktu di kampung di Buhawan Square. Maka sekarang kita kena meneruskan perjuangan oleh sebab nampaknya kerajaan walaupun Ketua Menteri Ewan sama saya kita jumpa Ketua Menteri, kita jelaskan bahawa embangan ini perlu dibatalkan, cadangan dibatalkan. Dan pada itu hari masyarakat itu hari beberapa bulan lalu Ketua Menteri bersetuju. Dia bilang di mana mau cari 3 bilion. Di mana mau cari 3 bilion ini buat ini projek. Dan ada banyak isu sosial, isu alam sekitar, adat-adat dan sebagainya lah. Walau macam mana pun selepas perjumpaan dengan Ketua Menteri di pejabat dia, walau macam mana pun belum ada pengumuman secara rasmi. Belum ada diumumkan secara rasmi. Kenapa? Saya mendapati bahawa karena alternatif sebenarnya ada, tapi Jabatan Air yang berkenaan belum membuat dia punya kerja. Yang saya cakap tadi, saya cakap sama pengarah, kita perlu air, bukan kita perlukan embangan. Karena di seluruh dunia, di Sabah pun, banyak ini pekalan air dari banyak sumber. Kita semua tahu, secara rasmi pun di Dewan Undangan Energi, jawapan diberikan kepada saya. Sabah hari ini kehilangan air karena pipe bocor 50%. Kita punya gravity air 24 jam. Jalan, tapi ini free-nya dari gravity air. Masalahnya ini pipe besi di jalan raya pun 24 jam jalan. Tapi bocor. 50%. Ada yang tidak kena bayar biola curi air adalah yang di setinggan-setinggan. Tapi 50% air hari ini dikeluarkan daripada water treatment plant. Apa nama itu? Water treatment plant. Perawatan air. Air dirawat. Air dirawat sebelum sampai rumah, sebelum sampai kedai itu pipe bocor 50% sudah dibajirkan. Maka sebenarnya alternatif untuk kerajaan negeri tukarlah itu pipe yang sudah bocor. Memperbaikilah pipe-pipe yang sudah bocor. Daripada itu kita terus boleh menjimatkan kurang-kurangnya lah 30% air yang dirawat. Yang sekarang ini sudah masuk longkang, sudah bocor semua ini. Kita tidak ada di seluruh dunia, tidak ada yang 100%. Paling tinggi pun 90%. Jadi kita target kita 80% lah. Dengan menggantikan pipe-pipe yang sudah bocor, kita sudah menjimatkan 30%.
ratus ayam yang hari ini dirawat tapi sudah hilang. Daripada itu pun boleh hari tiap-tiap tahun menjimatkan ratus juta ringgit. Ayam dirawat memudahkan uang, kita kena bayar. Itu engine, itu chemical dan sebagainya. Sudah hilang. Kalau itu pipe diganti